Selamat sejahtera para pelajar semua. Apa khabar anda pada pagi ni? Cikgu doakan anda semua sehat, selamat dan ceria selalu dalam menjalani kehidupan seharian. Jadi, bagaimana hari ini? Sudah bersedia nak belajar bersama dengan cikgu? Kalau sudah, bagus. Jom kita belajar bersama-sama. Baiklah, pada pagi yang mulia ini, cikgu ingin mengajak anda semua penanda wacana dalam penulisan. Penanda wacana ini sangat penting kerana jika pelajar tidak menggunakan penanda wacana yang betul, hasil penulisan pelajar nanti tidak akan menjadi menarik dan juga tidak akan berkesan. Jadi, baiklah, sebelum tu apakah yang dimaksudkan dengan penanda wacana ini? Jadi, penanda wacana ialah satu perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi untuk menghubungkan suatu idea, hujah ataupun pandangan seseorang semasa menulis ataupun ketika menyampaikan ucapan. Jadi, jika pelajar tidak menggunakan penanda wacana dengan betul ataupun tidak menggunakan penanda wacana dengan tepat, maka apa yang pelajar cuba sampaikan nanti iaitu dalam penulisan ataupun ketika menyampaikan ucapan akan menjadi tidak menarik, sebagaimana cikgu cakap tadi, tidak menarik dan juga tidak berkesan. Jadi, pelajar kena ingat ya, penanda wacana ini sangat penting. Jom kita terus belajar apakah penanda wacana dalam sesebuah penulisan karangan. Baiklah, seterusnya kita akan memulakan penanda wacana untuk memulakan pendahuluan. Jadi di sini cikgu tidak akan mengajar kamu bagaimana cara nak menulis pendahuluan. Cikgu harap para pelajar boleh merujuk kepada video PGPC cikgu yang sebelum-sebelum ini tentang teknik gerak batas yang mengajar kamu bagaimana cara nak menulis pendahuluan, isi karangan dan juga bahagian penutup karangan dengan cara yang mudah. Jadi kamu boleh rujuk kepada link yang telah cikgu sertakan ini. Jadi kita terus kepada penanda wacana. Jadi inilah contoh bahagian pendahuluan. Pada hari ini, isu amalan membaca dalam kalangan remaja sering menjadi topik perbincangan. Umum mengetahui bahawa isu amalan membaca ini semakin hangat diperkatakan dalam kalangan tokoh akademik dan ahli masyarakat yang mementingkan ilmu. Persoalannya, mengapakah isu ini wajar diberi perhatian oleh semua pihak? Apakah penawar yang paling mujarab untuk menyuburkan lagi amalan yang baik ini? Oleh itu, bagai aur dengan tebing, marilah kita bersama-sama memahami isu amalan membaca dalam kalangan remaja. Jadi ini adalah contoh pendahuluan dan kita ingin tekankan kepada penanda wacana, bagaimana pelajar boleh menggunakan penanda wacana ketika untuk memulakan bahagian pendahuluan. Jadi cikgu telah highlightkan dengan warna atau kuas ini pada hari ini. Jadi selain pada hari ini, apakah penanda wacana yang boleh pelajar gunakan? Jom kita lihat bersama-sama. Yang pertama, ini biasa pelajar guna pada era globalisasi ini. Jadi kita lihat contohnya ya, kita tukarkan. Pada era globalisasi ini, isu amalan membaca dalam kalangan remaja sering menjadi topik perbincangan. Okey, betul kan? Kita boleh tukarkan kepada penanda wacana ini. Seterusnya, dalam meniti arus kemodenan ini. Ini juga pelajar selalu guna. Jadi kita cuba sambung. Dalam meniti arus kemodenan ini, isu amalan membaca dalam kalangan remaja sering menjadi topik perbincangan. Boleh juga digunakan. Okey, seterusnya, sejak akhir-akhir ini. Ini juga biasa. Sejak akhir-akhir ini, isu amalan membaca dalam kalangan remaja sering menjadi topik perbincangan. Seterusnya, sejak zaman berzaman pun boleh digunakan. Sejak negara menikmati arus kemerdekaan. Ini panjang sikit lah kamu punya penanda wacana ini. Okey, seterusnya sejak sedekat yang lalu.
belakangan ini, dasawasa ini pun pelajar ramai yang gunakan. Pada zaman muktahir ini, seterusnya dalam meniti kehidupan pada Macapada ini, dan yang terakhir sekali pada tahun-tahun belakangan ini. Jadi ini adalah antara contoh penanda wacana yang para pelajar boleh gunakan ketika hendak memulakan bahagian pendahuluan sesebuah karangan. Baiklah, seterusnya cikgu akan mengajar kamu bagaimana untuk menggunakan penanda wacana ketika untuk memulakan ayat isi karangan. Jadi yang cikgu berikan ini adalah contoh pengembangan isi ataupun perluasan isi karangan yang pertama. Jadi kalau kamu nak tahu cara untuk mengembangkan isi karangan, kamu boleh lihat video PDPC teknik gerabak tas seperti link yang telah cikgu nyatakan di atas. Jadi ini adalah contoh menggunakan perluasan isi karangan dengan menggunakan teknik gerabak tas yang telah cikgu ajar dalam video-video PDPC sebelum ini. Jadi ini adalah contohnya cikgu bacakan. Sesungguhnya cara pelajar memanfaatkan cuti sekolah ialah pelajar boleh membantu ibu bapa di rumah. Perkara ini disebabkan kerana pada cuti sekolah, pelajar mempunyai masa yang banyak di rumah. Sebagai contoh, pelajar boleh ringan tulang, membantu ibu bapa mengemaskan rumah, melipat baju, mencuci kereta dan sebagainya. Sekiranya perkara ini dilakukan, pastilah akan menyebabkan bebanan ibu bapa di rumah telah berkurang dan mereka boleh berehat di rumah setelah seharian penat bekerja mencari rezeki keluarga. Benarlah bahawa membantu ibu bapa di rumah merupakan antara cara mulia pelajar memanfaatkan masa cuti sekolah. Jadi inilah contoh perenggan isi pertama ya. Jadi, bagaimana pelajar ingin memulakan isi yang kedua, isi ketiga, isi keempat, isi kelima dan isi yang seterusnya. Jadi, bagaimana cara pelajar boleh menggunakan penanda wacana untuk memulakan perenggan bagi setiap isi kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Jadi, bagaimana kita boleh tukarkan perkataan sesungguhnya ini dengan penanda wacana yang lain yang lebih sesuai. Yang biasa kita guna selain itu. Selain itu, cara pelajar memanfaatkan cuti sekolah ialah pelajar boleh membantu ibu bapa di rumah. Di samping itu, cara pelajar memanfaatkan cuti sekolah ialah pelajar boleh membantu ibu bapa di rumah. Seterusnya, cara pelajar memanfaatkan cuti sekolah ialah pelajar boleh membantu ibu bapa di rumah. Dari kacamata yang berbeza, pelajar juga boleh gunakan penanda wacana ini. Dari kacamata yang berbeza, cara pelajar memanfaatkan cuti sekolah ialah pelajar boleh membantu ibu bapa di rumah. Lain daripada itu, cara pelajar memanfaatkan cuti sekolah ialah pelajar boleh membantu ibu bapa di rumah. Dari sudut pandangan yang berlainan juga boleh pelajar gunakan. Dari perspektif yang berlainan ataupun dari perspektif yang berbeza juga pelajar boleh gunakan. Dan yang akhir sekali dari sudut yang lain. Dari sudut yang lain, cara pelajar memanfaatkan cuti sekolah ialah pelajar boleh membantu ibu bapa di rumah. Jadi para pelajar bolehlah memilihlah penanda wacana yang sesuai untuk memulakan isi perenggan isi yang kedua, ketiga, keempat dan yang seterusnya. Pilih mana-mana penanda wacana yang sesuai dengan isi karangan yang kita nak kembangkan nanti. Baiklah. Seterusnya, kita akan melihat penanda wacana untuk meluaskan isi karangan. Tadi kita lihat penanda wacana untuk memulakan isi karangan kan. Jadi sekarang cikgu akan ajar kamu bagaimana penggunaan penanda wacana untuk meluaskan isi karangan. Jadi, kalau kamu lihat teknik gerabak tas yang telah cikgu ceritakan dalam video-video yang seterusnya, pelajar akan menggunakan semua rangkai kata ataupun
penanda wacana ini bagi meluaskan isi karangan kamu. Jadi yang pertama kita lihat ya, perkara ini disebabkan kerana ini ialah merupakan ayat yang menerangkan punca atau sebab. Jadi penanda wacana yang sesuai ialah perkara ini demikian kerana apa? Kerana pada cuti sekolah pelajar mempunyai masa yang banyak di rumah. Ataupun hal ini berlaku kerana pada cuti sekolah pelajar mempunyai masa yang banyak di rumah. Okay, perkara dengan hal ini sama ya, boleh gunakan kedua-duanya, salah satulah. Hal ini terjadi kerana, hal ini wujud akibat daripada, hal ini bersangkut paut dengan, hal ini berpunca daripada, perkara ini tercetus apabila, dan yang akhir sekali keadaan atau situasi ini disebabkan, disebab apa? Disebabkan pada cuti sekolah pelajar mempunyai masa yang banyak di rumah. Jadi pelajar boleh pilihlah mana-mana penanda wacana yang sesuai dengan apa yang ingin kamu tuliskan. Seterusnya kita lihat ayat contoh. Biasa pelajar guna sebagai contoh kan. Sebenarnya banyak lagi penanda wacana yang pelajar boleh gunakan. Antaranya misalnya, contohnya, tamsilnya, seperti yang kita sedia maklum. Contoh apa? Seperti yang kita sedia maklum. Contoh untuk pelajar memanfaatkan sudi sekolah ialah pelajar boleh meringan tulang, membantu ibu bapa, mengemas rumah, melipat baju, mencuci kereta dan sebagainya. Seterusnya antaranya adalah seperti, antaranya adalah seperti pelajar boleh ringan tulang, membantu ibu bapa mengemas rumah, melipat baju, mencuci kereta dan sebagainya. Seterusnya, satu contoh yang nyata ni, kamu beri satu contoh lah. Kemudian antara contoh, ni kalau banyak contoh. Antara contoh, pelajar boleh ringan tulang, membantu ibu bapa mengemas rumah, melipat baju, mencuci kereta dan sebagainya. Jadi, ini bolehlah pelajar pilihlah. Jadi, pelajar tak perlu asyik menggunakan perkataan sebagai contoh sahaja dalam sesebuah penulisan. Boleh tukar ya. Boleh tukar mana-mana yang dipikirkan sesuai. Seterusnya, sekiranya perkara ini dilakukan, pastilah akan menyebabkan. Ini ayat apa? Ini adalah ayat yang menerangkan kesan atau akibat. Jadi, pelajar boleh gunakan perkara ini mengakibatkan bebanan ibu bapa di rumah telah berkurang dan mereka boleh berehat di rumah setelah seharian penat bekerja mencari rezeki keluarga. Betul kan? Jadi pelajar kena tolong ibu bapa di rumah ya. Jangan malas-malas. Seterusnya, hal ini menyebabkan bebanan ibu bapa di rumah telah berkurang dan mereka boleh berehat di rumah setelah seharian penat bekerja mencari rezeki keluarga. Oleh itu, perkara ini akan menyebabkan bebanan ibu bapa di rumah telah berkurang dan mereka boleh berehat di rumah setelah seharian penat bekerja mencari rezeki keluarga. Seterusnya apa? Maka kesan yang timbul ialah, apa dia? Maka kesan yang timbul ialah bebanan ibu bapa di rumah akan berkurang dan mereka boleh berehat di rumah setelah seharian penat bekerja mencari rezeki keluarga. Seterusnya, oleh hal yang demikian, oleh sebab itu, dan akhir sekali, tindakan atau amalan tersebut perlu dilakukan supaya bebanan ibu bapa di rumah telah berkurang dan mereka boleh berehat di rumah setelah seharian penat bekerja mencari rezeki keluarga. Jadi, jelas tak pelajar? Pelajar boleh pilihlah mana-mana penanda wacana yang sesuai ya. Dengan apa yang kamu tulis. Jadi, kan cikgu dah cakap tadi, penanda wacana akan menyampaikan makna dengan berkesan. Jadi kalau kamu silap menulis penanda wacana yang sesuai, maka nanti apa yang kamu tuliskan menjadi tidak menarik dan tidak gramatis. Seterusnya kita lihat benarlah bahawa. Ini ialah penanda wacana untuk ayat penegasan isi. Ini kita panggil ayat penegasan isi bagi sesebuah perenggan isi karangan. Jadi selain benarlah bahawa, kita boleh ganti dengan jelaslah bahawa. Boleh disimpulkan bahawa membantu ibu bapa di rumah merupakan antara cara mulia pelajar memanfaatkan masa cuti sekolah. Seterusnya, sudah
Sudah terang lagi bersuluh, jelaslah bahawa membantu ibu bapa di rumah merupakan antara cara mulia pelajar memanfaatkan masa cuti sekolah. Okey, pelajar boleh guna ni. Menarik juga kan penanda wacana ini. Ibarat jernihnya air di gelas, nyatalah bahawa membantu ibu bapa di rumah merupakan antara cara mulia pelajar memanfaatkan masa cuti sekolah. Jadi ini pun juga menarik. Pelajar boleh gantikanlah perkataan benalah bahawa itu dengan penanda wacana yang menarik dan sesuai untuk menutup ataupun menyimpulkan isi karangan kamu itu. Okey, faham tak? Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan ini pelajar boleh faham ya. Baiklah, seterusnya kita lihat penanda wacana untuk memulakan isi penutup karangan. Jadi ini adalah contoh perenggan penutup yang cikgu gunakan teknik gerabak tas itu ya. Kalau para pelajar ingat cikgu menggunakan rangkai kata nak tidur kena halau guru. Jadi kalau kamu nak tahu apa itu nak tidur kena halau guru, kamu kena lihat video PDPC yang telah cikgu sediakan sebelum ini. Okay? Boleh lihat link yang cikgu paparkan ini. Jadi cikgu baca selalu. Kesimpulannya, banyak aktiviti yang boleh dilakukan oleh para pelajar untuk mengisi masa senggang mereka sewaktu cuti persekolahan. Oleh itu, ibu bapa perlulah memastikan para pelajar atau anak-anak menggunakan masa terluang pada cuti sekolah dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Sekiranya pelajar bijak memanfaatkan masa cuti persekolahannya, maka pelajar dapat menimba banyak pengalaman menarik dan menambah ilmu pengetahuan mereka. Ibarat sambil menyelam minum air. Semoga akan lahir pelajar yang lebih bertanggungjawab terhadap masa depan mereka dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Jelaslah bahawa pelajar perlu memanfaatkan cuti persekolahan mereka dengan bijak supaya tidak menyesal kemudian hari bab peribahasa nasi sudah menjadi bubur. Jadi, bagaimana pelajar? Senang tak? Kalau pelajar faham istilah nak tidur kena halau guru tu, pelajar boleh menulis penutup karangan dengan mudah. Tapi hari ini cikgu tak ajarlah, kamu kena lihat video tu semula. Apa yang penting pada cikgu nak menerangkan tentang penanda wacana untuk memulakan isi penutup karangan. Jadi selain kesimpulannya, apakah lagi penanda wacana yang pelajar boleh gunakan? Okey, ini adalah antara penanda wacana yang pelajar boleh gunakan ya. Okay, yang pertama, intihanya. Okey. Secara tuntas. Tuntasnya. Secara keseluruhan. Okay. Sebagai penutup wacana. Jadi sebagai penutup wacana, banyak aktiviti yang boleh dilakukan oleh para pelajar untuk mengisi masa senggang mereka sewaktu cuti persekolahan. Akhirul kalam, pemuliguna. Sebelum mengakhiri wacana ini, banyak aktiviti yang boleh dilakukan oleh pelajar untuk mengisi masa senggang mereka sewaktu cuti persekolahan. Sebagai penghias bicara akhir. Ini juga boleh digunakan ikut kesesuaian apa yang kamu tuliskan. Kemudian sebelum pena berhenti menari, dapat disimpulkan bahawa banyak aktiviti yang boleh dilakukan oleh para pelajar untuk mengisi masa senggang mereka sewaktu cuti persekolahan. Jadi penanda wacana ini sangat menariklah kalau pelajar boleh tulis sebagai penutup karangan nanti. Dan yang akhir sekali, sebelum mengakhiri bicara bervisi, ini juga satu penanda wacana yang sangat menarik. Sebelum mengakhiri bicara bervisi ini, banyak aktiviti yang boleh dilakukan oleh para pelajar untuk mengisi masa senggang mereka sewaktu cuti persekolahan. Jadi kamu telah membuat satu ayat kesimpulan. Jadi bagaimana para pelajar? Mudah tak untuk menggunakan penanda wacana bagi memulakan isi penutup karangan? Mana para pelajar semua?
Faham tak apa yang telah cikgu sampaikan? Cikgu amat berharap anda semua dapat faham apa yang telah cikgu ajarkan sebentar tadi. Jadi sebelum tu jangan lupa ya untuk like, share dan juga subscribe supaya ia menjadi satu motivasi pada cikgu untuk menghasilkan video PGPC yang lebih menarik lagi. Sekian, terima kasih.